Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, hari ini kita dah berada di hari ke-26 Ramadan. Dan insyaAllah malam ni malam ke-27 Ramadan, antara malam yang dinantikan oleh ramai orang, antara malam ganjil. Jadi sama-sama kita rebut fadilat ataupun sama-sama kita kita bangunkan malam ini dengan beribadah kepada Allah. Okey, jadi insyaAllah hari ini saya akan kongsikan kisah ataupun saya akan kongsikan ibrah daripada kisah kaum Ad yang ada dinyatakan dalam surah Al-Ahqaf. Okey, jadi kenapa nama Al-Ahqaf? Okey, apa dia Al-Ahqaf? Okay, nanti saya akan terangkan. Jadi untuk permulaan, untuk yang pertama saya akan kongsikan siapa kaum Ad ni. Siapa kaum Ad, dari mana asal usul mereka. Jadi kaum Ad ni sebenarnya berasal daripada kaum Nabi Nuh. Dalam Al-Quran ada menyatakan iz ja'alakum khulafa'a min ba'di qaumi Nuh. Jadi ini asal daripada asal usul kaum Ad. Mereka berasal daripada kaum Nabi Nuh yang diselamatkan daripada banjir besar. Kita pernah belajar ataupun kita pernah dengar kisah Nabi Nuh, yang mana Nabi Nuh membina satu kapal yang besar untuk baginda dan orang-orang yang beriman naik atas kapal untuk menyelamatkan diri daripada banjir besar, bencana ataupun bala yang Allah timpakan kepada mereka yang ingkar. Jadi sebenarnya kaum Ad ni berasal daripada keturunan yang beriman lah. Mereka orang yang beriman kepada kaum Nabi Nuh. Mereka berasal daripada orang yang beriman, daripada pengikut Nabi Nuh. Jadi selepas banjir besar pun dah surut, kapal Nabi Nuh berlabuh di sebuah pergunungan. Jadi kaum Nabi Nuh pun memulakan hidup baru di situ. Pada awalnya mereka berimanlah kepada Allah, sebabnya Nabi Nuh masih ada. Tapi selepas kewafatan Nabi Nuh, pengikut-pengikut Nabi Nuh pun mula berpindah, mula bertebaran, mula mengembara berpindah ke tempat yang lain. Dan salah satu kabilah ataupun salah satu kaum yang ikut berpindah juga adalah kaum Ad. Jadi kaum Ad ni berpindah mengembara sehingga mereka tiba di suatu lembah yang bernama Al-Ahqaf. Jadi surah ni dinamakan sempena nama tempat tu lah, nama tempat kaum Ad tinggal ataupun nama tempat kaum Ad membina kehidupan mereka, Al-Ahqaf. Jadi mereka pun memulakan kehidupan baru di lembah tu, lembah Al-Ahqaf. Jadi Ad, kalau kita perhatikan pada nama kaum Ad, Ad adalah berasal daripada perkataan al-audu yang membawa maksud kembali. Jadi Ad ni adalah yang kembali. Mereka menamakan diri mereka sebagai kaum Ad yang kembali ni kerana apa? Mereka kembali memulakan hidup baru. Mereka kembali membina masyarakat, membina peradaban setelah bumi ditimpa bencana yang besar, banjir yang besar kan. Jadi mereka kembali membina peradaban manusia. Mereka orang yang memulakan kehidupan yang baru. Sama seperti kita sekarang lah, kita pun dah kembali kepada cara hidup yang normal dengan pengumuman terbaru daripada pihak kerajaan, tak perlu pakai mask dah di tempat terbuka. Jadi kita pun dah kembali kepada kehidupan yang normal, insyaAllah, ke yang baik-baik lah selepas ini kan, selepas dah masuk fasa endemik. Jadi itu kaum Ad. Mereka orang yang kembali membina peradaban, yang membina kemajuan bagi manusia. Jadi dapat kita lihat sebenarnya kaum Ad ni di sebalik kisah keingkaran mereka di dalam Al-Quran, sebenarnya mereka berasal daripada kaum orang yang beriman. Mereka sebenarnya berasal
daripada keturunan orang yang beriman kepada dakwah Nabi Nuh, ajaran Nabi Nuh. Jadi kenapa mereka pada akhirnya ingkar kepada Allah, ditimpa bencana? Nanti kita akan tengok. Okey, yang kedua kita lihat apa kelebihan ataupun kurniaan Allah kepada kaum Ad ni. Allah mengurniakan kelebihan yang sangat besar kepada kaum Nabi Ad. Yang pertama dari sudut fizikal mereka. Dari sudut fizikal mereka mempunyai badan yang kuat. Badan yang kuat lah, yang besar, yang kuat, sehingga mereka boleh membina bangunan-bangunan yang tinggi. Wazadakum fil khalqi bastah. Dari sudut tubuh badan mereka mempunyai badan yang kuat. Dengan tu mereka boleh bekerja, mereka boleh membina bangunan dan sebagainya. Dan yang kedua, mereka juga maju dari sudut materialnya. Kehidupan material mereka sangat maju. Mereka mampu membina bangunan, istana di atas bukit. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad irama dhatil imad. Mereka mempunyai tiang-tiang yang agung. Apa maksud tiang-tiang yang agung ni? Maksudnya istana yang mereka bina tu sangatlah besar, sangatlah maju, sangatlah cantik, sehingga tak pernah dibina oleh manusia yang lain pada waktu tu. Sehingga kan mereka ni dikenali sebagai, ataupun mereka diiktiraf di dalam Al-Quran, mereka diiktiraf sebagai kaum yang paling maju, kaum yang paling kuat pada zaman tu. Allati lam yukhlaq mithluha fil bilad. Sehingga tak ada yang lebih maju, sehingga tak ada yang lebih kuat daripada mereka. Betapa besarnya nikmat Allah kepada mereka, betapa tingginya kelebihan yang Allah kurniakan kepada mereka. Tetapi apa balasan mereka? Mereka derhaka kepada Allah. Yang ketiga, saya akan kongsikan kederhakaan kaum Ad kepada Allah. Jadi kaum Ad ni selepas mereka dikurniakan dengan kelebihan yang banyak, mereka dikurniakan dengan kekuatan fizikal, kekuatan material, kekayaan, mereka mula sombong. فَأَمَّا عَادٌ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ. Mereka takabur dengan kekuatan mereka, mereka sombong dengan kekuatan mereka, sehingga mereka kata وَقَالُوا مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً. Siapa yang lebih hebat daripada kami? Siapa yang lebih kuat daripada kami? Mereka cabar kuasa Allah. Mereka lupa asal usul mereka. Mereka ni berasal daripada kaum yang beriman, tetapi disebabkan dengan nikmat Allah, mereka lupa nak bersyukur, mereka lupa asal usul mereka. Mereka pun takabur, mereka jadi syirik kepada Allah. Awalam yarau anna Allah allazi khalaqahum. Di sini Allah mengingatkan balik, Allah lah yang mencipta mereka. Kita sepatutnya walaupun setinggi mana pun kita, darjat kita, setinggi mana pun pangkat kita, sekaya mana pun kita perlulah ingat dari mana asal usul kita. Al-Quran sentiasa menyebut asal usul manusia ni daripada tanah, daripada nutfah. Kita semua sama. Walaupun yang miskin ataupun yang kaya, semuanya berasal daripada tanah. Tak ada orang kaya berasal daripada emas. Bukannya dicipta daripada emas, tak ada. Kita semua sama, berasal daripada tanah, dan kita pun akan kembali ke tanah juga. Jadi kita perlu sentiasa ingat asal usul kita supaya kita tidak tenggelam dengan nikmat yang banyak di dunia ini. Wa kanu bi ayatina yajhadun. Dan mereka tetap ingkar, mereka tetap menolak, walaupun telah didatangkan bukti-bukti yang jelas, walaupun telah didatangkan hujah-hujah yang terang daripada Nabi Hud. Nabi Hud diutuskan kepada, sebelum ni saya pernah kongsikan kisah ataupun tentang Nabi Hud. Nabi Hud adalah Nabi yang diutuskan kepada kaum Ad. Jadi Nabi Hud telah berhujah kepada mereka. Nabi Hud adalah daripada kaum mereka, berdakwah dalam bahasa yang difahami oleh mereka. Tetapi mereka tetap menolak dakwah Nabi Hud. Mereka tetap menolak bukti-bukti penerangan yang jelas daripada Nabi Hud. Disebabkan keingkaran mereka inilah Allah telah menetapkan bala
meletakkan bencana menimpa mereka disebabkan mereka ingkar, disebabkan mereka menolak hujah, mereka menolak bukti yang ada jelas di hadapan mereka. Jadi itu jugalah yang menimpa kaum-kaum yang lain, kaum-kaum terdahulu yang lain. Setelah didatangkan bukti, setelah diberikan penjelasan yang terang, mereka tetap menolak. Jadi itulah yang menimpa. Bala Allah pun menimpa setelah mereka tetap menolak bukti yang dijelaskan, yang disampaikan oleh Rasul-Rasul yang diutuskan oleh Allah. Jadi di sini antara perkara yang penting yang perlu kita ingat adalah kesemua nikmat yang ada ataupun yang diberikan oleh Allah ini adalah semuanya milik Allah. Kita tak sepatutnya takabur, kita tak sepatutnya sombong dengan nikmat-nikmat yang ada, kerana kita juga akan kembali kepada tempat asal kita tanpa kita boleh bawa pun, ataupun harta ni tetap kita akan tinggalkan di dunia. Kita tak boleh nak bawa harta kembali kepada ke alam kematian kan. Hanya pahala, hanya iman, takwa yang sebagai bekalan kita. Jadi marilah sama-sama kita mengambil ibrah, sama-sama kita mengambil iktibar daripada kisah kaum Ad ini. Mereka berasal daripada kaum yang dari kaum yang terselamat, kaum yang beriman, kaum yang diselamatkan daripada bencana besar, bencana banjir. Tapi di pengakhirannya mereka ingkar juga, mereka tenggelam dalam keingkaran, mereka tenggelam dalam kekufuran, sehingga mereka ditimpakan bencana, ditimpakan bala oleh Allah di atas kekufuran mereka. Jadi tak ada jaminan kita beriman hari ini sampai akhir hayat kita akan beriman, melainkan kita sentiasa doalah kepada Allah, moga Allah tetapkan hati kita di jalan yang lurus. Semoga Allah tetapkan hati kita supaya sentiasa beriman, sentiasa ingat tentang asal usul kita. Jadi itu saja perkongsian saya pada hari ini. Moga ada manfaatnya untuk para pendengar yang sedang mendengar secara live, secara langsung di Facebook. Dan jika ada yang berminat boleh dapatkan buku Sirah Nabi Hud terbitan Icon Syabab, buku sirah untuk kanak-kanak, tapi boleh juga dibaca oleh orang dewasa sebagai maklumat tambahan, sebagai info tambahan untuk kita. Jadi itu saja untuk hari ini. Terima kasih kepada semua yang mendengar. Moga Ramadan kita pada tahun ini menjadi Ramadan yang paling baik, paling berkat untuk kita. Dan saya ucapkan selamat Hari Raya jugalah untuk semua. Dan itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.